YB, what is your favorite e-sport organisation club? E-sport clubs. Tapi YB, Teams. alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Langgar Je. Ini adalah episod yang ke-22. Episod yang menarik, episod yang sangat special sebab selalunya saya akan shoot podcast ini bersama dengan kru saja. Tetapi kali ini di pagi ini yang seawal pagi ya, kita buat 9.30 pagi di hadapan the bosses. Cik Lan ada kat depan ni, dan all the VPs ada, student ada, atlet Toda ada, staff Toda ada, dan didatangkan khas ke podcast ini our guest, our special guest yang terhormat yang YB yang berbahagia, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Selamat datang YB. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Apa khabar YB? Oh, okey. Baik, alhamdulillah. Memang pagi Memang Podcast pagi. selalu bukan malam Selalu malam, tapi ini special sikit, Okey. pagi 9.30. Tak Alright. pernah you buat ni. Okay. Good to be here. Thank you. Terima kasih sebab sudi luangkan masa pagi-pagi untuk kita, little tour dekat Todak hari ini, dan memang impressive. So far so good, dan looking forward lah. Alright YB. In the initial plan podcast ni kita memang cadangkan 3 jam YB. Ui. Ya, 3 jam. Sebab apa? Apabila kita ni orang muda macam ni kan, bila kita borak ni memang kita kadang-kadang masa ni tak cukup, 3 jam tu tak cukup. Sebab bila saya duduk dengan YB, saya automatik jadi muda. Okey. Tetapi di atas kesibukan YB, saya juga difahamkan YB juga selepas ni akan ke parlimen dan sebagainya. Maka kesuntukan masa kita akan buat secepat dan sepadat yang boleh, insyaAllah. Okey. Tapi sebelum kita nak bercakap tentang kita punya topik-topik, kan, kita pergi jauh sikit YB. Okey. Kan, kita pergi jauh lepas tu baru dekat sikit kan. Okey. Okey, kalau kita tengok tentang 2024 sebenarnya adalah tahun yang baik untuk e-sports. Alhamdulillah. Sangat-sangat baik untuk e-sport. so far so good. Banyak kejayaan-kejayaan dicapai oleh beberapa pasukan-pasukan e-sport. Dan kalau kita tengok Jun 2024, IOC, International Olympic Committee, Right. ada mengumumkan kerjasama dengan National Olympic Committee Saudi Arabia, Correct. di mana Sukan Olimpik e-sports buat pertama kalinya akan diadakan pada tahun 2025. Betul. Next year. Persoalan kepada YB, apakah persediaan kementerian untuk menjelang 2025? Sebab we have another few more months saja untuk 2025 ni. First kali, saya ingat kita kena ambil balik daripada pengalaman-pengalaman sebelum ni. Bukan tak pernah kita pergi ke temasya-temasya yang ada well-established punya platform. Macam contohnya, sekarang kita depan dengan Olympic Council sendiri. Dia ada level pengiktirafan yang agak tinggi, yang mana bukan sekadar bagi, katakan bagi prestige kepada yang menang, negara ataupun pasukan yang menang, tapi akan bagi prestige kepada keseluruhan ekosistem e-sport itu sendiri. For the first time, we will see that e-sport is being accepted by the Olympic Council as a full-fledged sport. Ya, betul. So penting sangat untuk kita buat preparation yang betul-betul lengkap. Especially Malaysia akan jadi, saya kira, dengan kemenangan di Riyadh dan sebagainya, saya ingat ini akan jadi satu highlight lah kepada Malaysia juga untuk buktikan kita punya the worth of our teams from this country. Kita tak tahu lagi game apa yang bakal dipertandingkan. Ada banyak perdebatan. Saya tahu ada yang nak keluarkan game sendiri dan sebagainya. Let's see how. But so far, yang kita perlu buat di peringkat kita, yang first mestilah belajar daripada pengalaman, macam mana bila kita masuk kepada temasya-temasya sebelum ni, SEA Games, Asia Games dan sebagainya, kita kena kerjasama yang sangat rapat dengan MSN. Betul. Make sure that this time around kita juga banyakkan engagement dengan game developer sendiri, and of course dengan federation lah. Esports Federation kat Malaysia kita diwakili oleh MESF. Kita tak nak ada berlaku sebarang what we call it
sebarang kekeliruan, especially dalam kita nak pilih siapa yang bakal mewakili negara, because we have to find the best. So ini memerlukan kita untuk kerjasama dengan semua orang lah. Kita tahu semua orang bersaing. Everyone ada pride masing-masing. Tapi of course bila kita bawa bendera Malaysia, bila bawa lancana kat dada sebagai tim Malaysia, kita memang kena work together lah. So that is number one yang kita perlu address. Okey, baik YB. Bercakap tentang pemilihan tadi. Siapakah yang bakal dipertanggungjawabkan ataupun badan yang dipertanggungjawabkan nanti? Is it too early untuk kita nak not saying it's too early, but of course kita dah pun establish beberapa orang kata kita establish beberapa mekanism kan, especially kita kena macam saya sebut tadi MASF. Take for example MASF sangat penting lah, and then MSN sebagai Majlis Sukan Negara. So these two will have to work together first, and then they can bring in definitely they can start bringing in other people yang maybe daripada academy dan juga professional teams. Betul. So ini juga peluang baik untuk atlet-atlet di luar sana tu menunjukkan kebolehan mereka. Right. Daripada sekarang. Daripada This is the time for them to show how good they are untuk mewakili negara untuk di peringkat Olimpik pula kali ini. Sebab saya ingat macam ni lah, yang mewakili negara nanti dia dream team kan. Ya. Kalau kita nak tengok player daripada tim yang berbeza duduk satu platform mewakili negara lah. Dan kita dah pernah tengok sebelum ni. Betul. So Di SEA we Games will juga. see di SEA Games, dan kita akan tengok lain sekali lah dream team. Tapi So, this time bermaksud- round memang I guess it'll be the biggest one lah. Betul. Sebab Olympic kan. Olimpik. First time pula tu. First time. So YB, kalau kita bercakap tentang Olimpik dan sebagainya, kalau kita tengok di physical sports, selalunya kementerian ataupun kerajaan akan sediakan beberapa ganjaran for the medals, yang sesiapa yang mendapatkan medals lah. Betul. Emas, perak dan juga gangsa. Dan buat ini adalah kali pertama untuk e-sport pula. Adakah ganjaran yang sama disediakan ataupun akan disediakan for the e-sport athletes? That we will have to look, sebab ini first time. Alright. Dan this not part of the calendar Olympic, Olympic yang Paris dan sebagainya. Definitely kita nak supaya ada ganjaran lah, menerusi sakam dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita tengok belanjawan tahun ini, belanjawan tahun depan yang dibentangkan tahun ini, baru dibentangkan pun dah disebut tentang contohnya pemotongan cukai untuk hadiah kemenangan, ganjaran menerusi skim hadiah sakam dan sebagainya. So benda tu dah ada lah. So it's just a matter of whether or not we can confirm on it ataupun tidak. So it's still too early to tell. Okay. But lobby lah. Lobby sebaik mungkin. Saya rasa if we can lobby for that, definitely it will happen. InsyaAllah. So harapnya macam tu. But I think dengan setiap yang dah pun dikecapi oleh semua, daripada berbelas-belas tahun lagi sebenarnya, bukan not just now, not just today. Saya it's high time for us to start acknowledging semua atlet-atlet e-sport yang jaya bawa pulang kemenangan dan sebagainya. Betul. So why not? Why not? Alright. If you ask me, why not lah? Okay, baik. YB juga sebut tadi tentang pengecualian cukai. Right. Kan, dan baru-baru ni juga diumumkan tentang pengecualian cukai. Tapi ramai juga masih lagi bertanya-tanya apakah pengecualian cukai tersebut, sebab benda ni menjadi orang kata apa, isu hangat ataupun perbualan hangat selepas Selangor Giant kembali daripada Riyadh baru ni selepas kemenangan yang besar, Yeah. 1 million USD dikongsikan beberapa within the members kan. So boleh tak YB ulaskan sikit, kupaskan sedikit tentang pengecualian cukai tersebut? Pengecualian cukai maksudnya kita kecualikan cukai hadiah kemenangan Hadiah tersebut. kemenangan. Meaning that kalau dia bawa balik, say lah, mana-mana atlet bawa balik 1 million. Okay. Not inclusive to e-sport je. Semua sukan. Sebenarnya ada juga atlet lain sebelum ni pun terima masalah yang sama. Tapi then we assist dan kita clearkan balik dengan LHDN untuk dan put a definite solution to it. Dan memang sekarang ni dah terguna pakai, especially since taksiran tahun lepas.
2023 yang bawa kepada tahun 2024 memang atlet yang bawa pulang hadiah kemenangan daripada luar negara, dia tak perlu nak bayar cukai ke atas hadiah tersebut. Wow. Meaning that you dapat 100% lah apa yang you bawa balik. Tak perlu bayar langsung. Tak payah. Sebab itu ganjaran you lah. Daripada angka yang paling kecil ke angka paling besar? Ya. Wah. Ini adalah kali pertama. Ataupun dah so. memang 2 kali? Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Ya. So the next taksiran pun sama lah. So itu yang benda ada kekeliruan sebelum ni, tapi kita dah clear up dengan LHDN baru-baru ni. Adalah beberapa orang atlet daripada Paralimpik dan sebagainya pun berdepan dengan isu yang sama. So memang kita bukan terlepas pandang, tapi memang ada kekeliruan di banyak peringkat LHDN, dan agensi melibatkan taxation ni banyak kan. So we look into it, dan kerajaan buat keputusan okey lah, tu reward untuk atlet pengobatan dia. Terima kasih juga untuk Berapa kerajaan. banyak kena cukai dah selama ni. Terima kasih juga untuk kerajaan yang sedia ada sekarang ni. Kan? I think so, yeah. Yeah. It works. That's the mechanism. It's, I think, pretty simple. Alright. So untuk atlet-atlet yang di belakang sana tu, Ya. selepas ni kalau ada wang kemenangan jangan risau lah. Tak Ya. perlu bayar cukai. Kan? No. Cukai pendapatan bayar. Cukai hadiah tu tak payah bayar. Hadiah kemenangan. Jangan. Cukai pendapatan kena bayar. Bayar. Ini So soal you yang- have to declare lah. You kena Ya. declare dekat e-filing, time buat e-filing tu semua declare betul-betul ini hadiah kemenangan yang diterima sebagai atlet yang mewakili negara. Alright. Yang mewakili negara. Ya, mewakili negara as in dalam kejohanan. Of course kita akan verify lah. Alright. No issue. Okay. Thank you YB. Dan bercakap juga pasal budget. Okay. Can we ask for about budget? Ya, boleh lah sikit sebanyak. Ya. Boleh kan? Boleh. Tanya minta izin dulu. Sebab baru saja Ya. diumumkan Betul. bajet. Terima kasih juga kepada Kerajaan Madani dan juga Kementerian Belia dan Sukan, sebab saya rasa ini adalah antara bajet yang terbesar. Okey lah. Ya, 20 million untuk Boleh tahan. e-sports. Tahniah dan terima kasih. So, apakah perancangan daripada kementerian untuk bajet 20 juta tu? Right. Dia perinciannya kita belum ada yang lengkap, tapi most importantly adalah untuk pembangunan infra. Alright. Selebihnya pula sebenarnya akan masuk kepada MSN dan yang lain lah. So tak perlu risau sangat pasal contohnya bajet untuk pembangunan ataupun bajet untuk kita organize event, bajet untuk kita organize competition dan sebagainya, tu memang sentiasa ada. Sama ada bawah Kumpulan Wang Amanah Sukan ataupun bawah Geran Padanan Sukan ataupun bawah Dana Sukan Komuniti. Sebenarnya DSK, GPS dan kawasan tahun ni banyak juga digunakan untuk e-sport. Ya, betul. DSK contohnya dekat kawasan-kawasan taman, kampung, daerah-daerah kecil dan sebagainya, dia pun nak buat e-sport tournament, dia nak buat e-sports championship kan. So dia boleh buat lah, dia minta dana sukan komuniti through KBS, dan yang besar sikit kita guna GPS. So memang ada mekanisme yang sama. So equal opportunity untuk e-sport berbanding juga dengan sukan-sukan lain. Alright. Sebab apa yang kita tengok tahun 2024 daripada awal tahun sampai ke sekarang, kalau kita tengok aktiviti ataupun event-event e-sport sedang pesat berjalan. Betul. Non-stop. So dengan bajet ini saya jangkakan untuk 2025 is going to be very very busy calendar for especially untuk Kementerian Belia dan Sukan. Especially 2024. Saya ingat waktu awal 2024 saya ada sebut lepas balik daripada Filipina, kalau tak silap saya cakap 2024 will be a very busy year and interesting year for e-sport. Betul. Memang betul pun lah. Alhamdulillah saya nampak busy calendar for e-sport. Achievement demi achievement oleh pasukan-pasukan Malaysia yang bertanding di luar negara, dan of course dengan M6 lagi dan sebagainya. So it has become quite a year for e-sport this year. So 2025 will be challenging sebab how do we top this year? Correct. Mesti ada kita nak beat vibe yang kita dah hasilkan tahun ni. So we have to do better. So terima kasih jugalah kawan-kawan ni, kita berhasil untuk start the foundation kepada venue e-sport tu sendiri. So that will be one interesting
that will be one interesting topic. Kita nak tengok macam mana venue baru tu kan. Sebab dah lama juga saya ingat kita minta sampai Todak pun nak buat sendiri kan. Ya. So yeah. So let's see how. Soal e-sport ataupun stadium e-sport, dijangkanya bila, sebab kita tahu ada juga news keluar katanya di kawasan Cyberjaya. Ya, dia ada few options. Sebab yang first syarat dia facility sedia ada. Okay. Maksudnya tempat yang dah ready, kita tak payah nak bawa keluar balik lah batu-bata tu kan, tak payah. Tempat yang dah ready, dan kita just transform, renovate untuk jadikan e-sports arena yang fully functional. Of course, kita kena cari tempat yang ada excellent internet connectivity. Yeah. Definitely. Tempat yang accessible, sebab e-sport kebanyakannya follower adalah yang datang daripada pelbagai tempat, so dia kena accessible. Betul. Dia tak kira kan daripada bandar ataupun luar bandar, semua akan datang tertumpu satu tempat, so accessible based on experience sebelum-sebelum ni. Contoh kita ada buat dekat depan kilang barrels tu, Sedang tu kan, dekat Dewan dekat Dewan Sedang tu pun, itu pun ramai datang, jauh-jauh daripada Perak lah, daripada semua datang juga. So memang maksudnya kita kena make sure tempat tu accessible. Alright. Ada public transport at least, parking dan sebagainya yang senang lah. Dan tempat tu juga kena pastikan ada maintenance yang baik lah. Of course itu yang paling kita risaukan. Dijangka siapnya bila, YB? Depends. Maknanya stadium e-sport ni memang akan wujud when? Susah agak nak cakap. Kalau bajet dia, kalau kerja yang bajet dia 8 ke 10 juta ni, we can expect sometimes lah, maybe a year or two at least. But, Cepat. Cepat eh? Cepat. Sebab 1 tahun, 2 tahun cepat. kita dah tak payah nak ni so it's just a matter of finishing dan juga renovating. So let's see how. I assume lah. So harapnya di kawasan 1 full Cyberjaya year lah. or 2 years. Cyber Sebab easy access to KLIA Okay. dan sebagainya. So kalau ada kita ada international event, ya senang untuk mereka sampai. Why not Bukit Jalil? Sebab Todak kat Cyberjaya. Let's see how. Alright. Okay, YB, kita dah jauh, lepas tu kita masuk balik dekat sikit kan. So, soalan saya kepada YB, selama penglibatan YB dalam industri e-sukan kan? Saya tak terlibat dengan industri sukan. Ya, how long you have been in dalam e-sukan ini? Sejak jadi menteri? Or even before that? Even before that pun kita follow je lah. Okay. But I would not say I'm a member of the industry kan. Even now, I would not say that saya ni orang isukan kan. I mean, I play my role, I play my part. My responsibility is to oversee the development of sports in this country, along with, of course, YB Hana. The instruction is make sure that we do our level best to assist, to accommodate, to facilitate development of the sport. So, of course, bila kita contohnya macam e-sport, e-sport kita tengok sebagai salah satu yang paling pesat lah dia punya development. Dan saya saya tahu daripada dulu lagi, saya tahu bahawa e-sukan dia develop sendiri. Mainly because you create your own ecosystem. Betul. You create your own market. Saya ingat daripada zaman Todak start jual gaming chair apa semua tu, kita dah nampak. So the vision is that we will have a very interesting apa orang kata interesting environment lah dari e-sport, sebab dia dah jadi satu brand yang kuat dan semua and good thing is bila benda tu Todak start branding dan juga satu brand name yang kuat dalam e-sports, dia disusuli oleh banyak pula brand-brand lain. Betul. Yang bersaing, competition. That competition creates ecosystem. Yeah. That ecosystem creates opportunities. Correct. That opportunities creates economy. So itu yang saya nampak. Saya kata we cannot macam mana nak cakap
kita tak boleh tidak iktiraf lah apa yang dah dibuat oleh community e-sport e-sukan. Sama ada yang di peringkat akar umbi, peminat-peminat yang daripada awal sampai habis follow game, main, train, ikut competition-competition yang di peringkat-peringkat kecil sampai ke peringkat-peringkat tinggi, sampailah kepada gaming house dan juga contohnya yang develop oleh Todak sendiri yang sampai dah start develop game sendiri. So I think this is the future of our country. Kita tahu ada beberapa area yang mana kita sebenarnya sangat baik, sangat bagus. Dan in fact I think Malaysia jadi satu tempat yang orang dah mula pandang lah in terms of digital economy dan sebagainya. So this is part of it sebenarnya. So kalau orang tanya dekat mana yang apparent nak boleh nampak sukan sumbang kepada pembangunan ekonomi, pembangunan negara itu sendiri, e-sport is one of the best evidence. Oh, betul je. Tepat sekali. Saya sebenarnya memang nak tanya sepanjang perlibatan YB kat e-sport ni, apa pandangan YB terhadap Todak? Oh, right. Kan, tapi YB dah hampir jawab sikit tadi. Ya. Tapi sebelum orang kata apa kita mulakan podcast juga kan, YB juga visit, orang kata small visit, Correct, kepada kita punya Todak Studios dan juga Todak Academy. So apa pandangan YB selepas melihat in a short visit sebentar tadi? Saya punya rumusan saya adalah more people need to know this. Alright. Lebih ramai lagi perlu tahu dan kan kalau orang kat luar tanya macam mana e-sports kat Malaysia ni berkembang, one of the main factor would be because of the existence of Todak. Okay. I would say that lah. I no bias, no nothing. It's a matter. I think it's a fact. It's a fact. It's really a fact. Tak boleh nak dinafikan. I think no historian would deny that. Dan ini kali pertama orang kata This is first time I engage directly dengan Todak, dari Studio Academy dan sebagainya. Sebelum ni jumpa dekat luar-luar je, balang semua. Dia surprise dengan apa yang Todak even ada. ESI pun sama ni kita pergi berjumpa pun kat ESI kan, our home. So hari ni pun CEO Impact pun hari ni Matt pun bawa tim-tim daripada ESI untuk datang sini dan very impressive. Now at least we know that kita tahu what we can expect few years from now. So ni baru Todak, belum lagi dia tengok organisasi yang lain. Yang lain lagi. So but of course visionary dan ramailah we have to learn more from what you have achieved here. Alhamdulillah, sekalung penghargaan dan tahniah juga kepada Presiden kita, Cik Lan, for the whole is hard work. Okay. Alright, YB, kita ada kurang last 5-10 minit. Sure. Kita terus lagi santai. Are you a gamer? I play games. What games? I sekolah dulu, of course, main Counter-Strike. Okay. Red Alert. GTA. GTA. Tekken. Saya kurang main FIFA ataupun Win 11 sebab selalu kalah. Then my favourite would still be FPS lah. Saya memang gila-gila main Call of Duty dulu. Tapi pinjam PC member. Okay. Then I play PUBG, mobile and COD Mobile juga. So mobile saya kurang main. So kalau macam contohnya ML apa semua kurang. Sangat kurang. Saya pernah main, lepas tu saya kata it takes too much time for me. This is taking too much time. So yeah, I play that. Sekarang saya main apa Candy Crush. Candy Crush. Itu dah lama sangat dah YB. Kena tukar game dah tu. Tak. So those are the games that I play. So I play games. I'm not a gamer. I play games. Okay. I would not define as gamer, dah level lain dah sekarang. Betul. Macam kita lah. Kita orang muda tapi dia orang dah pro player. Kita santai. Santai je. Leisurely. Alright. So YB ada anak? Ada? Berapa orang anak YB? 2 orang. 2 orang.
Andai katalah satu hari anak YB membesar dan nak terlibat dalam e-sport, nak jadi pro player, will you allow them? Yeah, of course. Tapi make sure dia serius lah. Okay. Bukan main-main. Bukan sebab cik alasan kan. Yeah, right. Sekarang pun dia main game. Oh ya? Yeah? Sekarang pun dia Berapa start umur main 7, 6, 7. Ya, 7. Okay. Dan dia main Mobile Legends. Dia download Mobile Legends dekat handphone mak dia, and then dia main sendiri. Saya tak tahu apa dia buat, but tapi dia banyak. Tapi kita bagi dia main, sekarang kita bagi dia main Minecraft ataupun Roblox. And then dia main, adalah dia main Mario Kart lah apa semua tu kan dekat Switch. Macam tu lah. Tu je lah. Ya, same. So far. Anak saya yang umur 6 tahun pun main Roblox. Roblox, ya. Yeah, Roblox. Banyak main Roblox dan dia main Minecraft. Dan dia main. Saya rasa dia curi-curi main ML kat handphone mak dia. Tapi dia tak berani sebab sekali saya balik daripada MPL ke apa kan, selalu ada goodies kan. So dia akan cakap dia kenal hero-hero ni. Cakap, what? Okay. Itu tanda-tanda yang dia just Maksudnya dia main tu. Saya rasa dia main. Dia pernah try main PUBG. Saya ingat dulu sekali. Itu saya marah dia. Saya kat too violence for you. Not yet. Alright. Tu je lah. So we allow them to play. Kalau nak jadi gamer, kena learn from the best lah. Alright. And Todak is the place. Okay. That is too biased. You can always send them here. Kita boleh ajar sampai dia jadi professional player. Dan mewakili negara. But what I wish out of our future athletes would be that you encourage people to pick up e-sport as a proof that what you learn in science, mathematics, teknologi semua ni kan, ada tempat untuk you apply in a very fun way. Sebab saya selalu cakap e-sport is a gateway to get the students. Sekarang ni budak sekolah dah kurang minat STEM. Betul. Science, matematik, semua kan, English. Tapi e-sport actually boleh jadi jalan untuk kita tarik balik minat dia. Okay. So I will always maintain that if people were to ask why do we have to introduce e-sports apa semua kan, macam you see bila dia kenal the ecosystem, dia nak jadi caster, dia nak jadi game developer, dia nak jadi player kan, dia nak jadi coach, dia nak jadi nutritionist, dia nak jadi psychologist, dia nak jadi team manager dan sebagainya. Betul. So dia kena jadi pandai kat sekolah, mana boleh tak kan, dia kena start belajar balik. So that's how we inspire, because the interest is there. So kita tak boleh biar contohnya yang sekarang ni, the latest or the new generation, they look at e-sport from the POV of consumer saja. Saya, kalau bagi saya tak nak tengok macam tu. And I do believe that when Todak set up the first shop, sama juga dengan banyak gaming house yang lain set up, you want to be a community and you want to have good people. So hence macam hari ni you sampai ada SKM, you ada academy, you ada the whole, sampai ke Tadika pun ada. So it is, the vision is there. So kita kena get more people to understand lah. Macam mana kita nak galakkan orang minat kepada STEM adalah untuk kita tunjuk there is this as well. Betul. Sebab banyak yang maybe rasa macam they don't know what they are doing with math education, English dan sebagainya kan. Sebab maybe dia orang suka, tapi dia orang suka main e-sport, dia orang suka main game. Yeah. So if we were to expose them with, look, this is what you need. Correct. Dia akan jadikan Malaysia ni sebagai negara yang di peringkat sekolah nanti budak-budak start pay attention to science and to STEM balik. Betul. Talking about new generation tadi, YB sebut tentang new generation, ialah dia orang kalau nak kata study dengan sukan ni ataupun gaming, dia orang akan pilih game dulu, kan? But at the same time juga ada kekangan juga tentang dari segi ibu bapa pula.
Okay. Kan? So kalau kita tengok Todak, they start daripada Todak Kids kan. Kita dah orang kata apa, train the parents Yup. to accept kan. So what about dari segi kementerian pula? Apakah orang kata apa cara-cara untuk beritahu kepada the new generation of parents that ini adalah cara sekarang ni. How they gonna accept this? Ya. Saya rasa dia sangat bergantung pada sekolah, cikgu, pendidik tu sendirilah. Macam contoh sekarang saya tengok banyak di bawah KPM sebenarnya memang ada memang dah ada pun diterapkan dalam modul pembelajaran. Is it Minecraft? Yeah, I think it's Minecraft. Minecraft or Roblox? Memang diterapkan. Saya Minecraft. Yeah, correct. Minecraft. Okay, Minecraft. So saya pun terkejut tengok memang masuk dalam modul. Ni sekolah kebangsaan, anak saya pergi sekolah kebangsaan. Saya tengok ada Minecraft punya kelas dan sebagainya. Saya cakap, actually memang dah ada. Just a question of how do we get kalau you tanya saya lah, how do we get the bureaucracy to agree? Tu je. We have work with so many people. KPM sebenarnya sangat positif juga. Di peringkat ministry sangat positif. Cuma we have to work lah from our side, Kementerian Belia dan Sukan, untuk bantu assist dari sudut apa bentuk game yang boleh kita introduce di peringkat sekolah yang mana boleh bawa kepada pengisian matlamat atau falsafah pendidikan negara itu sendiri. Same goes kepada contohnya sekarang ni kita ada platform juga Majlis Sukan-Sukan Sekolah apa semua ni. Betul. Kan. So maybe kalau kita boleh finally get everyone on board and say kita dah finalize ini game yang boleh dimain sekian, then maybe kita boleh terapkan bawah MSSM. Alright. Of course sekolah KPM memang akan ada banyak filter sebelum dia terima. Sebab dia sangat sensitif kan. So we have to make sure that people look at this as a positive industry lah, changes. Yeah. And let's advocate for safe gaming as well. Correct. Parents ni dia tak yakin sebab dia risau. Dia risau terabai. Terabai is one thing. Safety minor pun satu juga. Saya sendiri pun of course saya pun akan monitor kan siapa yang anak saya interact, buat dia main game, dia mencarut ke tak kan. Betul. Stuff like that. Sometimes trivial, tapi kita kena tahu parents ni ramai, sentiasa akan ada kerisauan. But let's just say macam ni lah. Saya ingat it's just a matter of time. Everybody will start accepting. Alright. Young parents this day pun okay. Maybe lah. Maybe yang kita teringat-ingat ni adalah parents kita sendiri dulu lah kan. Bila main game je kena rotan kan. Kena rembat dulu. Kalau berapa kali saya ingat dekat cyber cafe tu berapa kali kena gegar dengan mak bapak kan. Mak bapak datang kan nak empuk monitor tu. Betul. Itu kan drama setiap minggu kita akan tengok. Ni bapak siapa datang ni kan, mak siapa mengamuk ni. But yeah, maybe we reflected on that. Tapi as we grow, look at where we are now lah. Sini pun sama YB, ada kat belakang ni ada dua orang atlet yang dulunya mak bapak dia rembat. Haji Roslan pergi jumpa bagi tahu, dan akhirnya ada dekat Todak ni. Right. Ya, betul. So alhamdulillah orang terima. So we advocate for safe gaming, and then ESI since last year dah develop NASDAQ. NASDAQ ni sepatutnya jadi kita punya dokumen lah. Alright. Untuk kita convince juga parents, look, we are not this is not lip service. Ini betul-betul yang kita buat dengan penuh teliti. Kementerian Pendidikan semua ada peranan masing-masing untuk make sure that gaming is safe. Yep. Gaming is positive. Gaming is healthy. Dan juga of course it's something that will eventually turn into success. And gaming also for is our a future. Children. Yeah? Gaming also is a future. It's a future, correct. Yeah. Yeah.
Itu je. Alright YB, last 2 soalan. Sebelum kita nak menikmati hidangan pagi kat situ YB. Okay. Saya tengok juga kuih tu macam nampak je YB, saya tak tahu kenapa kan. Okay. Sedangkan saya pagi selalunya saya tak makan minum. Okay. Tapi kali ni tak tahu kenapa nampak je. YB, what is your favorite e-sport organisation? Club. E-sport clubs. Tapi YB, Teams. saya tahu tu YB kan saya nampak pakai baju toda. Is that showing that your Top 3. okay, top 3? Top 3 lah. Give Play top safe lah, three play lah. safe, play safe. Play safe. Nak jaga hati kawan-kawan kat luar sana juga. Okay. Top 3 will be Toda, Toda. SRG, SRG, Homeboys. Homeboys. Nombor 4, Nombor 4 ada, okay. nombor 4, Sungai Putat Esports Team. Itu kat Melaka. Saya nak develop. Oh, YB punya sendiri? Oh, Sungai Putat? Sungai Putat Esports Team lah. Oh, ya? Boleh buat? Oh, belum ada lagi lah. Belum ada lagi. Oh, akan ada. So, Akan boleh ada. apply, guys. Sungai Putat. Itu kat Kosong. Melaka. Kat Oh, kawasan Melaka. saya. YB orang Melaka? Tak, saya kawasan saya Melaka. Oh, ya tak ya juga. Alright, YB. Kata-kata terakhir YB kepada peminat-peminat e-sports khususnya. Kita kena hargai kot usaha yang dibuat oleh ramai gaming house, industry players, community, achievement yang dah dikecapi oleh ramai kita punya e-sports athletes. Okay. So beli yang original, Support original. support yang ori. Sebab kita kena sustain kita punya e-sports. Betul. That is most important. Come out in big numbers whenever there's your local team is out there competing. Safe gaming lah. Ya. Terus jagalah. Betul. Or else nanti orang yang berniat tak baik nanti dia tengok ni budak-budak ni kan. Betul. But I think we have come a long way since then. So you are the future. So let's see where this will bring us. I wish you all well. Todak dan sekutu-sekutu semua. Saya ucapkan tahniah atas pencapaian yang dirakam sepanjang sejarah e-sports kat Malaysia. I think you are still the epitome lah kan. Whatever it is, Todak will always be the epitome of e-sports Alhamdulillah. in Malaysia. So let's learn from the best and let's learn from each other. Alright. So itu pesanan-pesanan saya sedikit lah. Dan yang terakhir YB, minggu depan akan Okay. berlangsung lah Yep. playoff MPL season 14 di Johor Bahru. So all the best to everyone. Saya baru nak cakap ada Todak kita punya squad kat ada belakang Yeah. tu. All the best pada Todak team. Of course, aim for M6 dan Yeah. make sure that tahun ni kita ni lah tak kena troll dengan jiran sebelah tu kan. Kita jadi host yang terbaik, kita juga jadi team Team yang yang terbaik. terbaik this year. I believe that this year will be a very interesting year again. Sorry, we are still in 2024. Ya. Saya percayalah tahun ni we will finish this year with a boom. So all Amin, the best. insyaAllah. Semoga diberikan kemenangan. Amin. So kita pun dah sampai ke penghujung rancangan YB. Just nice 40 minutes. Right. Yeah, Thank you. so Thank you. Thank you very much for your time. Thank you course, for all Pak. your compliments. Thank you untuk doa yang Memang selalu baik-baik. baik macam ni ya? Ya? Tak kan? Selalu ganas kan? Hari ni saya behave sikit. Okay. Kalau saya tidak, saya tak macam ni. Alright. So, apa pun, thank you very much again Thank you. on behalf of pengurusan tertinggi Todak dan juga keseluruhan Hattrick dan staff Todak. Thank you for your time. InsyaAllah kita akan menikmati hidangan pagi. Okay. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum.